بشرى لنا المنى زل العنا وبلغنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى زل العنا وبلغنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى زل العنا وأفضلنا بشرى لنا إن المنى زل العنا وفانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس بذي اللقاء يا عين قاري أعينا يا نفس بذي اللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا إن المنى زل العلا وبلغنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى زل العلا وفانا بشرى لنا إن المنى زل العلا وفانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى والدهر أنجز وعده والبشر أضحى يا روضة هادي شفيع وصاحبيه والباقي يا روضة هادي شفيع وصاحبيه والباقي اكتب لنا نحن الجديد زيارة لحبيبك اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا إن المنى زل العلا وفانا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى زل العلا وفانا بشرى لنا إن المنى اللهم صل عليه زل العلا
موشينا البشرى لنا والآل وصحب الكرام موشينا البشرى لنا بشرى لنا إن المنى نزل العلا ومن لنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا إن المنى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله عليه. الفاتحة. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله صحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyambung pembacaan kitab 40 Kemuliaan dan Kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari karya yang dikarang oleh Al-Imam Izzuddin bin Abi Salam, iaitu kitab Bidayatus Sul fi Tafdhilir Rasul. Kita masuk kepada yang pertama, muka surat 1. Allahumma salli ala Muhammad. Penghulu sekalian manusia. Ini kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi terdahulu. Di antara kelebihan dan kemuliaan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita adalah penghulu sekalian manusia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu sekalian manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah penghulu anak Adam dan ia bukan untuk bermegah-megah ataupun sombong. Perkataan sayyid, iaitu penghulu atau ketua, adalah gelaran bagi seorang yang mempunyai sifat-sifat ketinggian dan akhlak yang terpuji. Maksudnya sayyid ni siapa? Sayyid itu maksudnya penghulu ataupun ketua. Dan gelaran ini diberi pada seorang yang mempunyai sifat-sifat ketinggian dan akhlak yang terpuji. Tidak ada orang yang paling tinggi sifat-sifatnya, mulia sifat-sifatnya, terpuji akhlaknya, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi Adam sampailah nanti hari kiamat, manusia yang paling tinggi budi pekerti, paling indah akhlak, paling terpuji, paling mulia sifat,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah yang paling utama. Allahumma salli ala Muhammad. Ini memberi isyarat bahawasanya baginda adalah lebih utama daripada sekalian para nabi di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang termulia. Di akhirat juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan jadi nabi yang termulia. Kemuliaan baginda di dunia adalah kerana baginda mempunyai semua akhlak atau pekerti yang disebutkan. Mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana akhlak Nabi Muhammad. Pekerti Nabi Muhammad yang sangat agung. Manakala di akhirat pula adalah kerana balasan pahala di akhirat kelak diberi mengikut ketinggian sifat-sifat yang mulia dan akhlak. Di dunia orang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat agung, akhlaknya sangat mulia. Maka orang memuliakan Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana akhlaknya, budi pekerti yang sangat agung. Itu di dunia. Di dunia kemuliaan Nabi Muhammad adalah akhlaknya. Dan di akhirat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pahala atau balasan yang Nabi akan dapat disebabkan akhlak dan juga sifat-sifatnya yang mulia. Karena sifat mulia ataupun akhlak mulia itu akan ditimbang nanti di akhirat. Orang paling tinggi akhlak, paling tinggilah pahala, paling tinggilah ganjaran. Dan orang paling banyak akhlak mulia, paling banyaklah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu apabila Allah melebihkan baginda ke atas para nabi di dunia dengan kemuliaan peribadi dari sifat, maka di akhirat pula Allah melebihkan baginda ke atas mereka itu dengan kedudukan dan derajat. Di dunia Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi yang terdahulu. Lebih dekat mana? Dekat sifat Nabi, kemuliaan peribadi Nabi, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat pun Nabi tetap lebih juga. Kenapa? Di akhirat nanti kedudukan yang paling tinggi dalam syurga, kedudukan yang paling dekat dengan Allah, darjat yang paling tinggi nanti di akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Allah SWT, supaya umatnya mengetahui kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan seorang menyebut kemuliaan dirinya adalah untuk bermegah-megah. Maka Rasulullah ingin menolak sangkaan yang jahil bahawa baginda mengungkapkan perkara tersebut kerana bermegah-megah. Lalu baginda mengungkapkan bukan satu kemegahan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlak. Jadi dalam hadis ini Allah SWT Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui, bahkan Nabi memberitahu kepada sahabat bahawa dia adalah Sayyid waladi Adam, penghulu atau ketua bagi semua anak Adam. Bahkan anak-anak Nabi Adam itu sendiri adalah di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis yang lain, dalam riwayat Hakim, Imam Hakim dan juga Imam At-Tabrani, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, kata dia satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Nabi nak mimbar lah, nak baca khutbah lah, ataupun nak memberi ceramah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, pertama sekali yang Nabi buat adalah Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Allah SWT. Nabi puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, man ana. Para sahabat semua di depan, para sahabat di bawah sana. Nabi di atas mimbar. Nabi naik, Nabi puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu Nabi puji-puji Allah dengan banyak-banyak pujian. Selepas itu Nabi kata, man ana. Man ana. Allah SWT. Man itu siapa? Ana itu saya. Siapa saya? Qulna Rasulullah. Kami semua berkata, Rasulullah. Engkau berseru Allah lah. Allah SWT. Nabi SAW bersabda, Allah SWT, Naam, ya, aku memang pesuruh Allah. Walakin man ana. Tetapi siapa aku? Ni Nabi nak beritahu pada ashabah kedudukannya yang tinggi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin man ana. Ya, ana Rasulullah, walakin man ana. Man ana? Allah SWT. Qulna anta Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Engkau Muhammad
engkau bin Abdullah bin Abdi Manaf bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Disebut nama siap keturunan Nabi SAW. Terus Nabi SAW jawab apa yang Nabi nak. Allah SWT. Sebab itu Allah SWT, di antara sifat ulama itu, mereka bila tanya pada kita satu soalan, bukan dia tak tahu, tetapi dia nak bagi ilmu. Dan kadang-kadang yang kita jawab tu betul, cuma bukan dia nak. Sebab ni keluasan ilmu ulama. Ulama kalau tanya kita, dia tanya apa? Hasanah atau apa? Dia kata hasanah tu baik, kebaikan. Baiklah benda baik, baik. Hasanah tu baik, kebaikan. Dia kata hasanah ni dia hurai pikul lain pula. Nabi SAW bila sahabat kata engkau Rasulullah, engkau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf, apa semua, Allah SWT Muhammad. Waktu itu Nabi SAW pun berkata, qala ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Terus Nabi kata, aku ini adalah penghulu anak Adam, ketua bagi anak Adam, dan bukan untuk sombong. Yang ni yang Nabi nak sampaikan sebenarnya. Allah SWT. Dalam hadis yang lain, Allah SWT Muhammad, Nabi SAW bersabda, jangan kamu melebihkan seorang rasul dengan rasul yang lain. Ada hadis macam tu. Ada hadis Nabi kata jangan kamu duk lebihkan di antara para nabi tu. Kamu kata yang ni lebih, yang ni lebih. Tapi ulama kata kenapa Nabi SAW hadis ni Nabi kata aku ini lebih. Ana sayyid waladi Adam wala fakhar. Anak Adam tu termasuk siapa? Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud. Semua itu anak Adam. Nabi lah ketuanya. Allah SWT. Kata ulama menjawab, Allah SWT. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, kata jangan kamu lebihkan, duk katakan Nabi ni lebih, Nabi ni lebih di antara Nabi-Nabi. Maksudnya semua Nabi ada kelebihan, semua Nabi ada kemuliaan dia. Jangan kamu lebihkan, maksudnya jangan kamu angkat seorang tu lebih daripada yang lain. Macam tu lah. Allah SWT. Tapi kenapa lah hadis ni Nabi kata Nabi yang paling lebih? Ana sayyid waladi Adam. Kata ulama, hadis tu Nabi bersabda sebelum Nabi diberitahu oleh Allah bahawa Nabi itu sayyid waladi Adam. Sebelum Nabi SAW diberitahu oleh Allah SWT bahawa Nabi lah penghulu dan ketua semua anak Adam. Termasuk anak Adam tu sendiri di bawah panji Nabi. Nabi lah ketua dia. Allah SWT. Sebelum Nabi tahu semua ni, Nabi pernah kata jangan kamu lebihkan di antara para Nabi. Beriman dengan semuanya. Semuanya bagus, semuanya hebat, semuanya mulia sisi Allah SWT. Jangan kata yang ni paling lebih, jangan kata yang ni paling lebih. Tak, semuanya mulia sisi Allah SWT. Waktu tu Nabi tak tahu, sebab Nabi kata begitu. Tapi bila Nabi tahu, Allah beritahu pada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun bagi tahu pada para sahabat. Kerana ni amanah daripada Allah. Allah beritahu engkau lah sayyid waladi Adam. Waktu itulah Nabi nak mimbar, Nabi kata man ana. Kata para sahabat, qulna anta Rasulullah, qulna Rasulullah. Naam, walakin man ana, siapa aku? Ya, tapi siapa aku? Nabi buat pengakuan, akulah penghulu bagi semua anak Adam. Allahumma salli Muhammad. Jadi Allahumma salli Muhammad. Jadi Nabi bagi tahu jangan lebih, ada hadis Nabi tahu jangan melebihkan di antara para anbiya. Kenapa? Waktu tu Nabi belum tahu. Nabi yang paling lebih. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad. Kenapa ada hadis Nabi kata jangan kamu lebihkan di antara para anbiya? Karena ulama menjawab adaban wa tawadhu'an. Kenapa Nabi SAW adab dengan para Nabi terdahulu dan tawadhu'nya dengan para Nabi terdahulu. Allah beritahu pada Nabi engkau paling lebih. Tapi Nabi kata apa? Ke sahabat janganlah. Semua tu ada kelebihan. Semua ada kelebihan. Maksudlah jangan kata aku ni paling lebih lah. Nabi SAW. Itu tawadhu' Nabi SAW. Tapi bila Allah suruh Rasulullah bagi tahu kata engkau paling lebih, Nabi pun bagi tahu. Nabi ketua itu Nabi SAW. Okey. Allahumma salli. Dan Nabi SAW ini juga bagi tahu kata kedudukan dia juga adalah supaya Nabi SAW nak Allahumma salli amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun dengan nikmat Tuhan kamu itu, yang Tuhan bagi pada engkau itu, fahaddits, cerita pada orang, cerita. Allah kata engkau sayyidu waladi Adam. Engkau tu penghulu dan ketua pada semua anak Adam. Ceritakan, Nabi ceritakan. Kerana ini nikmat Allah pada Nabi SAW. Jadi kita fahami hadis di sini
Allah SWT. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah penghulu bagi semua nabi-nabi. Bahkan dia juga penghulu bagi semua anak Adam. Kafir ke Islam ke nabi ke rasul yang mereka itu manusia, Nabi lah ketua dia. Nabi lah ketua dia. Ni hebat dan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi pilih. Tanpa Nabi minta jawatan pada Allah SWT. Ni akhlak yang agung. Allah SWT. Orang mulia ni orang yang tak minta jawatan, tak minta pangkat. Orang mulia ni dia hanya buat kebaikan, dia hanya nak buat yang terbaik. Dia hanya fikirkan bagaimana aku nak buat lebih lagi, lebih elok lagi. Tu orang mulia. Orang hina apa? Tak buat lebih pun, tak buat yang terbaik pun, tapi nak jawatan. Tu orang hina. Tengok Nabi SAW tunjuk pada kita, dia tak minta jawatan. Tak minta kedudukan jadi ketua bagi semua anak Adam. Tapi Allah kata, wahai Muhammad, engkau ketua bagi semua anak Adam. Cerita pada orang. Maka Nabi sampaikan pada orang. Itu Nabi Muhammad SAW. Dalam masa yang sama, Nabi SAW kata apa? Wala fakhar, bukan untuk kesombong. Aku beritahu pada kamu semua, aku ini penghulu anak Adam, bukan untuk kesombong. Sebab kebiasaan orang kalau dapat jawatan, dapat lantikan, dia akan sombong. Angkat tangan, oh, aku dah dapat. Nabi SAW kata, wala fakhar, bukan untuk aku sombong. Cuma untuk kongsi nikmat Allah yang Allah beri pada aku, nak kongsi, nak cerita saja. Dan aku nak cerita ni kerana apa? Kerana aku nak jelaskan kepada umat bahawa Allah SWT, hak mereka ke atas Rasul dan wajib ke atas mereka umat ini untuk memuliakan Rasul, memuliakan Nabi Allah SWT, mengagungkan Nabi SAW. Kerana firman Allah SWT, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. Allah kata, dan mereka yang beriman dengannya, dengan Nabi Muhammad SAW, sifat mereka macam mana? وَعَزَّرُوهُ, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Nabi bagi tahu untuk apa? Untuk mengajak umat bagaimana untuk memuliakan Nabi-Nya. Tapi bukan untuk sombong, untuk mengajakkan. Supaya umat dapat kelebihan, dapat ridha Allah, dapat syurga Allah SWT bila mengagungkan dan memuliakan Nabi-Nya. Macam tu Allah SWT. Allah SWT. Dan hadis ini juga dalam syarahan ini saya pandu kitab syarahan ni. Kitab syarah ni kita Arab. Ni kitab syarah. Ni Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Dan hadis ini juga dalil bahawa kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan bahawa annal adamiyyin, iaitu bahawa manusia ini, anak Adam ni adalah makhluk yang paling afdal, bahkan lebih afdal daripada minal malaikah, daripada malaikat. Dan siapa yang lebih afdal daripada malaikat ni? Allah ciptakan binatang, tumbuhan, malaikat, manusia, jin, semua yang Allah ciptakan. Tapi mana makhluk yang paling mulia? Mana makhluk yang paling afdal, paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Manusia. Manusia, bukan malaikat, bukan jin, manusia. Dalilnya Nabi Muhammad SAW, Allah jadi makhluk yang terbaik. Bahkan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk Allah yang paling mulia sekali. Bahkan Nabi lebih mulia daripada para malaikat. Nabi Muhammad SAW. Jibril tu lebih mulia dah. Sayyidina Jibril lebih mulia dah. Tetapi waktu mana Nabi naik Isra wal Mi'raj, Sayyidina Jibril sampai satu tempat dia tak boleh naik lagi. Kadang kata Sayyidina Jibril kata, aku hanya di tempat ni saja. Aku dekat ni saja, ini maqam aku saja. Engkau naik. Tapi kalau aku lajak juga naik, aku akan terbakar. Maksud dia apa? Allah SWT ada hadnya, walaupun malaikat yang utama. Tapi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia, Rasul Allah, kekasih Allah, dapat naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Allah SWT. Nanti di mahsyar nanti, jin tak minta kepada Allah untuk membuka pengadilan di padang mahsyar. Pengadilan di padang mahsyar. Malaikat tak minta. Yang minta Nabi Muhammad sama manusia. Waktu mana nanti bila berlaku kiamat, Allah akan bangkitkan semua. Allah sebut dalam Quran, man fil qubur tu. Macam mana? Fil qubur macam mana ayat? Fis Quran. Kena ingat Quran. Saya tak apalah, saya tak hafiz, saya tak ingat Quran. Jadi Allah SWT
wa yab'atsu man fil qubur, macam mana? Jadi Allah akan bangkitkan semua ahli kubur nanti bila berlaku kiamat. Alam kubur ni dia alam transit. Masa dia hanyalah daripada wujud dunia ini sampailah kiamat. Bila kiamat, alam barzah tu akan habis, tamat. Dan barzah ini dia tamat di ikut dunia. Kalau dunia tamat, barzah tamat. Dunia ada, barzah ada. Sebab itu kata ulama, barzah dan dunia ini alam yang sangat dekat, alam yang sangat rapat, alam yang sangat, dia panggil apa, boleh berhubung, barzah dan juga dunia. Nabi SAW waktu nak Isra Mi'raj, Nabi sampai di Baitul Maqdis, Nabi berhubung dengan alam barzah. Semua para Nabi, para Rasul yang telah wafat berhimpun di Masjid Aqsa. Nabi di imam. Nabi bertemu dengan ahli barzah di dunia. Barzah dengan dunia ni dia sebelah. Kalau Allah izin kita boleh bertemu dengan ahli barzah boleh bertemu dengan kita. Seperti mana berlaku pada Nabi SAW. Bahkan waktu Nabi duduk di Baitul Maqdis, Nabi kata, aku lihat Nabi Musa AS tengah solat dalam kubur dia. Apa ayat tu? Okay, tu ada lagi ya. Ada ini. Apalah. Allah senang. Dia ayat lain. Ba'atsu man fil qubur tu macam ayat tu. Tak apalah. Jadi Allah SWT Muhammad, kesimpulannya Allah akan bangkitkan semuanya. Bila Allah bangkitkan, alam barzah semuanya akan bangkit nanti. Bila alam barzah tamat, alam kubur tamat, dunia kiamat, waktu itu akan bangkit semua manusia nanti di mahsyar, satu tempat perhimpunan. Alam lain, alam mahsyar pula. Waktu itu orang pertama sekali yang akan bangkit adalah Nabi Muhammad SAW. Manusia pertama yang akan bangkit. Nabi Adam belum lagi, Nabi Nuh belum lagi, Nabi Ibrahim belum lagi, Nabi Muhammad SAW. Dan bila semua manusia dah bangkit, waktu itu manusia akan berdiri masing-masing menunggu Allah adili apa yang mereka pernah buat di dunia dulu. Bahkan ada riwayat manusia akan berdiri tunggu Allah mulakan pengadilan, mulakan bentang kitab mereka, buku catatan amal mereka, mula timang amal. Allah mula ni selepas bila? Selepas 50,000 tahun. Manusia akan berdiri masing-masing di mahsyar selama 50,000 tahun dalam peluh masing-masing. Kita bawa ke akhirat, kita mati nanti bawa dosa banyak mana? Kalau dosa kita sikit, peluh duduk dekat buku lali. Kalau banyak sikit, duduk kat lutut. Banyak lagi duduk kat pinggang. Tenggelam dalam peluh kita. Kadang-kadang sampai nak menenggelami orang tu yang berdosa tu. Dan manusia waktu dalam keadaan tidak ada pakaian sikit pun. Manusia dalam keadaan lapang sangat, dahaga sangat. Mahsyar nanti. Dan semua kita akan rasa sama sekali. Cerita ni bukan cerita orang, cerita kita semua ni. Mahsyar ni mahsyar kita, bukan mahsyar orang. Kita akan bangkit. Allah SWT. Ada orang kata, oh mahsyar nanti yang mereka bakal bangkit mahsyar. Bukan mereka kita lah. Mereka kita yang akan bangkit di mahsyar. Cerita bab kubur kata, oh mereka mati dalam kubur. Tak, kita tu. Orang mati tu kita tu. Kita yang duduk dalam kubur nanti. Kita, bukan orang lain kita. Allah SWT. Jadi bila kita bangkit nanti di mahsyar semuanya, tenggelam, rasa lapang, dahaga sangat-sangat. Allah SWT. Waktu itu manusia merasa menyeksanya. Seksa yang duduk di mahsyar. Tak tahan di mahsyar. Waktu manusia minta jerit-jerit, merayu, menangis, minta Allah mulakan pengadilan. Sampai mereka kata, ya Allah, kalau hari ini tempat kami ke neraka, cepatkanlah masuk neraka. Tak tahan duduk di sini. Kalau kami masuk syurga lah cepat sikit. Padahal mahsyar ni bukan neraka, bukan azab neraka. Dia adalah tempat berhimpun baru. Tak tahan lah. Sampai dia kata, ya Allah, lepas kami dari mahsyar. Kalau kami kena masuk neraka, neraka lah. Cepat-cepat lepas, kami tak tahan di sini. Padahal neraka tu berlipat kali ganda lagi kena tu. Puluhan atau ratusan kali ganda tu. Ini tempat berhimpun dan tempat siksa, bezanya banyak. Waktu itulah manusia mula cari siapa yang boleh berdoa, minta pada Allah dan Allah kabul. Pada hari itu, permintaan siapa Allah tak terima. Kecuali satu permintaan Nabi Muhammad. Jibril tak minta. Jibril sendiri pun takut nak minta, nak bercakap dengan Allah pada hari mahsyar. Kenapa? Allah menunjukkan kemarahannya pada manusia. Allah tunjuk. Maksudnya apa? Allah zahirkan. Maksudnya manusia semua rasa takut pada Allah pada hari itu. Jadi Allah SWT akhirnya yang minta oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Isa, bukan juga Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, Nabi Muhammad. Siapa ni manusia? Ini paling mulia, paling hebat. Dan Allah takdirkan kita jadi umat dia. Umat Nabi Muhammad SAW. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi itu Nabi SAW. Jadi Allah SWT. Hadis ni menunjukkan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Hadis ini menunjukkan apa? Manusia adalah makhluk paling mulia, paling afdal, paling utama dalam semua makhluk yang Allah ciptakan. Kenapa?
Karena dalam kalangan manusia tu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad paling afdal. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Dan Allah SWT Muhammad, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wala fakhr? Allah SWT Muhammad. Allah SWT Muhammad. Kerana Allah SWT Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku yang sombong maksudnya apa? Bukan aku nak buat pengakuan ni, tapi aku nak sampaikan saja apa yang Allah SWT sampaikan. Satu bukan untuk aku sombong. Tapi kalau kita nak abang diri kita, mungkin dah sombong. Tapi ni Allah kata, wahai Muhammad, habanglah tentang diri hang tu pada orang, supaya orang dah dapat muliakan kau, dapat masuk syurga nanti. Aku sayang pada orang yang muliakan kau, wahai Muhammad. Kau kasih aku. Beritahu pada mereka. Maka Nabi bagi tahu kenapa? Kerana Nabi nak Allah ridha pada umat ni. Allah sayang pada umat ni. Allah masukkan syurga umat ni. Kenapa? Umat ni sayang Nabi dia. Ta'zim, muliakan Nabi dia. Nabi beritahu, aku ni penghulu Nabi anak Adam. Aku ni ketua bagi anak Adam. Bukan untuk aku sombong. Bukan untuk aku nak cerita tentang aku, tapi Allah bagi tahu. Allah yang pilih aku. Inilah makrifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pandang dia, pandang Allah. Itu makrifat. Allah SWT. Macam Tok Guru, dia suruh orang mengaji dengan dia. Bukan sebab dia nampak ada ilmu. Sebab dia nak orang dapat ilmu Allah. Sebab dia di diri dia Allah bagi. Allah limpahkan di diri dia. Allah bagi ilmu Allah. Jadi dia nak ilmu Allah tu dapat pada orang. Tapi bukan aku asbab saja. Tak ada apa-apa. Allah SWT. Kita ni sampul duit ya. Orang ambil duit, orang lempak sampul tu. Macam tu lebih kurang. Sampul duit guna tak sampul duit? Tak guna pun. Guna sampul duit? Tak guna. Orang bagi duit tak dalam sampul. Orang nak isi tu, duit tu. Sampul orang buang. Okey, sampul orang buang. Tak ada lagi orang buang duit ambil sampul, tak ada. Okey. Senang. Okey, jadi kita ni tak ada apa-apa, semua Allah SWT. Jadi Nabi SAW pandang Allah semuanya. Pandang Allah. Pandang bukan aku, Allah ni yang bagi, Allah yang pilih aku, Allah yang jadikan aku Rasul, Allah yang jadikan aku Nabi. Allah. Allah SWT. Okey ya. Orang zaman lah ni tak makrifat dengan Allah, tak pandang Allah, membesarkan diri dia, bukan besarkan Allah. Akhirnya dia kata apa? Cantiklah saya. Saya lah, tak ada orang lain. Saya lah. Tak makrifat dengan Allah. Makrifat tak ada. Kenal Allah tak macam tu. Kenal Allah dia hanya tahu agung Allah, tak tahu agung dia. Dia tak ada. Dia umpama diri dia umpama dia panggil apa? Bukan warna apa ni? Cahaya skrin ni yang buka di tengah hari. Kita punya cahaya skrin tengok cahaya ni kan, cahaya skrin ni. Cuba buka di tengah terik matahari. Nampak tak? Cahaya skrin ni tak nampak. Tenggelam dengan cahaya matahari. Itu awliya Allah SWT. Itu orang yang makrifat dengan Allah. Allah SWT. Tak ada dah. Agung dia tak ada, yang ada agung Allah. Ilmu dia tak ada, yang ada ilmu Allah. Dia jahil. Dia apa? Dia hina. Dia apa? Dia tak ada, Allah yang ada. Allah SWT. Dia bagi dia, aku pekak, aku bisu, aku tuli, semua aku. Semua Allah. Aku ni lumpuh, aku ni mati. Allah SWT. Semuanya Allah SWT. Jadi orang macam ni lah yang Allah angkat. Wa man tawadhu'an rafa'ahu Allah. Barang siapa yang rendahkan diri dia, Allah. Dia pandang semua Allah, aku tak ada apa. Dia pandang orang lain lebih baik daripada dia. Orang macam ni lah Nabi kata apa? Rafa'ahu Allah. Allah angkat tinggi darjat dia. Allah angkat tinggi. Allah angkat tinggi darjat dia. Dan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bersujud pada Allah. Paling dekat dengan Allah. Paling rendah hatinya. Itu Nabi SAW. Sebab tu Allah angkat Nabi kita Muhammad SAW. Tengoklah Nabi SAW tawadhu. Waktu Nabi SAW Allahumma salli Muhammad, waktu Nabi SAW naik Isra Mi'raj, Nabi dapat kefarduan solat 50 waktu. Waktu Nabi turun jumpa Nabi Musa AS di langit ke-6. Nabi Musa kata, wahai Rasulullah Muhammad, engkau dapat apa daripada Allah? Allah fardukan aku 50 waktu. Waktu tu Jibril ada bersama Nabi Muhammad. Jibril menyambut Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, wahai Rasulullah Allah SWT Muhammad, umat aku yang kuat-kuat, yang besar-besar pun tak mampu nak semayang banyak ni. Tambah umat ni kau lemah. Aku kata mereka tak mampu buat. Kesian mereka. Minta kurang daripada Allah. Waktu ni Nabi tak terus naik. Nabi buat apa? Dalam hadis Nabi SAW berpaling kepada Jibril. Nabi tengok Jibril. Dan Nabi meminta pandangan. Sedangkan Nabi dengan Jibril siapa ketua? Nabi Muhammad ketua.
Nabi dengan Jibril siapa paling banyak ilmu? Nabi Muhammad paling banyak ilmu. Kerana Allah limpahkan semuanya kepada dia. Jibril hanyalah dipanggil apa? Pengantara, menyampaikan wahyu. Tapi yang betul-betul berilmu, yang dapat segala limpahan daripada Allah, Nabi Muhammad itulah. Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad kekasih Allah yang paling agung. Okey ya. Kedudukan makhluk Allah yang paling agung. Allahumma salli. Jadi dia paling kat Nabi Musa, macam mana kata dia? Pandangan. Minta izin dan minta pandangan. Kata Nabi Musa AS, fa in syi'ta farji'. Jika engkau nak, maksudnya kalau asal pandangan engkau tu rasa okey, minta kurang, farji', kembali, minta kurang. Baru Nabi kembali. Sedangkan tak perlu pun. Jibril hanya menemani Nabi. Sedangkan Nabi ni yang dijemput. Sedangkan Nabi ni dah yang paling utama dalam Isra wal Mi'raj ni. Tapi tetap Nabi minta yang lebih kedudukan Nabi bawa pada dia. Dengan pandangan. Macam mana? Tawaduk Nabi SAW. Dan Nabi menghormati, kata ulama, Nabi menghormati Jibril. Kenapa? Jibril adalah driver ataupun ketua rombongan. Mesti kena tanya pandangan ketua rombongan. Sebab yang pandu Rasulullah malam Isra wal Mi'raj, ketua rombongan adalah Nabi adalah Sayyidina Jibril. Dan juga ditemani oleh Mikail AS. Ini adab yang Nabi tunjuk pada kita. Kalau kita nak pergi mana saja, kita dah lantik ketua, nak buat apa tanya pandangan ketua. Jangan kita pergi rombongan, dah lantik ketua, kita buat pandangan sendiri. Akhirnya masalah dalam musafir. Bijak Nabi SAW, akhlak Nabi SAW, dan tawaduk Nabi SAW. Yang ni yang Allah angkat, yang ni Allah sayang. Selagi kita nampak kita lebih, kita nak orang pandang kita, Allah tak angkat kita. Allah tak sayang kita. Allah senang. Sebab tu kadang-kadang kita ni jatuh dalam dosa. Kita ni kadang orang kata, orang hina. Kenapa? Kadang-kadang keteguran Allah. Mungkin kita rasa kita lebih pada orang kot. Mungkin kita taat tiap hari, tengok orang maksiat, akhirnya kita rasa apa? Awak orang tak boleh buat taat macam aku. Tiap-tiap hari aku ngaji, kenapa orang tak ngaji? Main satu hari, malas terus ngaji. Tak pergi sebulan. Waktu tu dia tengok yang dia kata malas ngaji tu pergi ngaji. Waktu tu dia rasa dia hina. Rasa hinanya aku. Allah didik dia. Kadang Allah tegur kita. Satu, jangan kita bila dapat satu anugerah, kita kata apa? Kenapa orang tak dapat macam aku? Awak depa ni lemah sangat. Awak depa ni tak cerdik macam aku. Awak depa ni tak ngaji macam aku. Awak depa ni tak ibadat macam aku. Awak depa ni tak baik macam aku. Apa nak jadi depa ni? Jangan. Pandang belas kasihan sudah. Kasihan depa macam ni. Ya Allah ampun depa. Ya Allah ridha depa. Ya Allah engkau masukkan mereka syurga. Ya Allah ampun semua dosa depa, beri hidayah ya Allah. Selesai. Kalau ada kekuatan tegur, pergi tegur. Tu kan. Jangan pernah kita rasa kita lebih baik pada orang tu. Alhamdulillah min dzalik. Okey ya. Allah senang. Kita kalau guru saya kata, kita kalau keluar rumah, tunggu jadi fa'i kata. Tunggu jadi fa'i kata, siapa yang turun daripada anak tangga rumah dia, siapa yang turun di tangga anak rumah dia tu, tengah turun tangga tu, lah hati dia terlintas, aku lebih baik pada orang tu, aku lebih baik pada orang ni. Tunggu jadi fa'i, orang ni berjalan, dia keluar daripada rumah dalam keadaan dia itu orang yang takabur. Dia dimurkai oleh Allah SWT. Keluar kita daripada rumah, orang tu lebih baik pada aku. Orang tu lebih baik pada aku. Allah senang. Kita orang alim, orang berilmu, tengok orang tak ngaji, kita rasa mereka lebih baik. Kenapa? Kita orang alim, kalau kita tak amanah dengan ilmu kita masuk nakal lagi pada mereka. Mereka lebih baik. Kenapa? Mereka amanah tak banyak. Faham-faham masuk syurga senang, aku lambat payah. Kalau kita ni orang-orang yang dia panggil orang semayang 5 waktu. Tengok kawan-kawan kita yang malas sikit semayang, kita kena rasa apa? Kalau mereka taubat, mungkin mereka lebih baik pada aku. Aku semayang, mungkin aku ni ada takabur ke apa-apa. Alhamdulillah, takut Allah tak pandang. Mereka ni tak cukup semayang maksiat ni, boleh jadi malam ni kalau mereka taubat, terus jadi wali Allah. Aku semayang tak di wali-wali sebab takabur, aku riak aku ni. Mungkin mereka lebih baik. Macam tu. Hidup kita macam tu. Tapi bukan maksiat dia baik. Kena tegur lah. Semayanglah, jomlah pergi semayang. Kena tegur lah tu. Doa lah. Tapi dari segi hati ni, orang lebih baik. Kita bila rasa orang lain lebih baik, Allah senang. Lama-lama Allah akan tulis dan tetapkan kita ni sebagai orang yang tawaduk. Waktu tu Allah angkat derajat kita. Waktu tu baru layak jadi kasih Allah. Tidak, tak layak. Tak boleh. Bahkan tengok binatang, kalau kita rasa lebih baik pada binatang, tak layak jadi kasih Allah. Tak layak. Tak boleh. Memang dia syarat dia tu. 2 je benda je kata tunggu saya. Tu ngaji dulu lah. 2 benda ni dia kata kalau boleh buang, dekat dengan Allah. Tak boleh 2 ni, amal lah tahu mana kata dia. Mengaji lah tahu mana. Tak ke mana pun. Yang pertama kata dia,
kena buang rasa lebih baik pada orang. Tinggi diri lah maksudnya. Ini payah. Yang kedua, buang sifat marah. Jangan cepat marah. Kontrol marah. Allah senang. Nampak? Dia main nak buat marah. Ha? Apa? Jadi kena tahan marah. Tengok film. Ada. Tengok filmen. Ha? Filmen. Apa nak? Dia ni. Apa nampak? Tak boleh. Tapi tanya Umi kan. Abah lah. Abah lah. Jadi Allah SWT Muhammad kena buang marah. Yang kedua kena buang marah. Kalau boleh buang marah, alhamdulillah. Balik rumah, isteri maki kita tak marah, baru jadi wali. Kalau balik rumah, isteri kata sikit, kita nak kata, tangan kang, itu tak jadi wali. Okey. Tengok. Senang. Okey. Tengok. Tengok asal je. Okey, cepat. Cepat. Dia sana. Buh. Tu. Kita abang tu, kita tengok abang. Tengok abang tu. Tengok. Ni anak-anak akhir teman ni. Orang mengaji dia nak main game. Game tak boleh main tau. Tengok tu, tengok gambar. Nak tengok filmen. Dia abang tu buka. Jadi Allah SWT Muhammad dia kenal gitu kan. Dia main minta sebab dia main minta kat sini. Dalam rumah dia tak boleh minta. So dia tahu kalau minta kat sini saya depan orang, saya tak marah dah. Saya tak boleh nak lawan dia sebab ganggu orang kan. Dia minta kat sini. Di sini saya dia minta handphone, kalau rumah dia tak boleh minta. Di rumah kita buat tak tahu lah, dia teriak kan. Sini kalau teriak ganggu orang, dia terpaksa bagi. Ini budak-budak akhir zaman depa baca kita, depa scan kita macam mana. Bahaya. Minta kat majlis ilmu saja. Dia tahu mesti bagi punya sebab kita takut ganggu orang kan. Nak kena aja cepat-cepat macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad yang kedua jangan marah. Lambat marah, kena tahan marah. Kalau boleh tahan marah, boleh naik martabat aulia. Tak tahan marah tak boleh. Al-Imam Ali Zainal Abidin, seorang wali besar zaman dia, Imam Agung, keturunan Nabi SAW, ulama ahli sunnah wal jamaah. Dia orang tengok dia ni punya tahan marah, kewalian dia cukup besar, sabak dia cukup tinggi sampai orang dengki dia. Sabaknya imam ni, sabaknya syekh ni. Geram kami. Tengok hebat sangat ni. Akhirnya orang upah seorang badui bagi berapa ratus, nak janji bagi berapa ratus dirham. Dia berkata engkau pergi jumpa orang tu, maki dia. Engkau maki saja apapun. Kalau engkau berjaya bagi dia marah, kami akan bagi sekian-sekian ratus dirham. Orang tu perlukan duit. Dia pun tak kenal ni Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya dia pun pergi maki. Imam Ali Zainal Abidin di kota Mekah waktu tu. Maki. Berdepan dia maki, duduk depan maki. Sikit tak jawab. Sikit tak buang muka. Habis maki, Allahumma salli ala Muhammad. Orang ni pun dah tak tahu dah nak maki apa, tak marah-marah juga. Habis modal dah, stop maki. Dia pun pergi. Imam Ali Zainal Abidin balik. Bila dia pergi, orang kata, "Hei, engkau maki siapa tu? Engkau tahu tak?" Aku tak tahu, dia tahu. Aku nak dapat upah ya. Maki dia ni bagi marah, tapi tak marah. Aku pelik lah orang ni, maki tak marah. Maki depan-depan tu, tak marah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi orang kata, engkau tahu tak, itulah keturunan Nabi SAW. Cicit Nabi SAW, Ali Zainal Abidin. Dia inilah imam, ulama yang sangat besar di kota Mekah ni. Takkan kau tak kenal dia? Oh, dia kata, nama dia aku kenal, tapi muka dia aku tak kenal. Aku duduk di kampung, kata dia. Astaghfirullah, aku telah mencela, memaki keturunan Nabi SAW dan juga ulama, imam di sini yang orang hormati. Dia cepat-cepat pergi ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Ketuk, Assalamualaikum. Nak minta maaf. Imam Ali Zainal Abidin buka dengan penuh senyuman. Layan tetamu, tafadhal, silakan masuk. Ada apa hajat? Kalau kita, main rumah aku pula. Tak apa maki. Tanglok tak apa, rumah aku yang main-main. Aku ni rumah ni aku tak boleh masuk kawasan rumah aku, tak boleh. Tak ada, layan biasa, ahlan wa sahlan, marhaban. Ini tetamu. Dia kata, dia menangis-nangis, dia kata minta maaf. Aku hanya nak upah, kata dia. Aku bukan benci engkau, tapi aku maki ni supaya aku nak dapat upah, kata dia. Orang suruh buat engkau marah. Kata dia, kenapa engkau tak cakap, oh engkau nak duit? Tunggu dulu. Dia balik, masuk, ambil duit, dia bagi. Lagi banyak pada yang dia tawarkan. Dah lah kena maki, bagi hadiah pula pada orang maki kita. Maki dia.
Kan hebat. Dan aku tak aku maafkan kau. Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia bila dia raja, dia turun daripada raja jadi sufi, ibadat pada Allah SWT, dah bukan ibadat, sampai tahap dia ambil upah untuk jaga kebun orang. Ambil upah jaga kebun, orang tak tahu, orang tak tahu dia Ibrahim Adham raja. Satu hari seorang askar negeri itulah, dia raja tapi dia askar tak kenal lah raja turun lah jadi orang biasa. Allah senang. Dan waktu tu tak ada Facebook, Instagram dan sebagainya, TikTok pun tak kenal lah. Jadi Allah SWT Muhammad, dia, askar ni kata apa? Aku nak masuk makan buah dalam ni. Ibrahim bin Adham kata apa? Tak boleh, ini milik tuan aku, bukan milik aku. Kalau milik aku boleh izinkan. Aku tak boleh bagi siapa-siapa masuk kerana aku penjaga sini. Izinkan aku masuk, aku nak masuk. Kalau kau tak izinkan, aku pukul kau. Tak, aku tetap tak izinkan. Ni amanah tuan aku. Akhirnya dia pukul sampai berdarah-darah. Akhirnya orang pergi ke askar tu, orang kata, engkau tahu tak engkau pukul siapa? Engkau pukul itu raja negeri ni lah, Ibrahim bin Adham tu. Dia tak mau dah. Jawatan sana dia nak turun ibadat pada Allah, dia bagi serah daripada orang lain. Oh, dia tu Ibrahim Adham raja tu. Terus dia melutut minta maaf, takut dihukum pancung dan sebagainya. Minta maaf. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, dia kata apa? Sebelum kau pukul aku tadi, aku dah maafkan kau. Tak perlu minta maaf. Faham tak? Sebelum pukul pun dah minta maaf, dah maafkan dah. Macam tu. Allah SWT. Jadi ini wali-wali. Dia tahan marah. Tapi latihan itu sangat macam latihan komando lah, teruk lah. Dia kena latih. Nak marah tahan. Nak marah tahan. Lama-lama hilang marah kita. Dan kalau kita marah lepas tu hanya kerana Allah saja. Selagi kita ni orang nak betul sikit nak marah, isteri kata sikit marah, anak betul sikit kita nak marah, anak bising nak marah, nak lepas marah kan? Tak boleh nak tabak awliya, tak boleh. Tersekat. Kenapa kita tak boleh nak kawal diri kita? Kawal emosional kita baru kita boleh. Kawal emosional kita dengan akal kita. Bila akal kita fungsi, emosional dan nafsu kita dikontrol oleh akal, baru waktu tu pergi ke rohani, baru rohani fungsi. Dia nafsu kena kawal dengan akal. Rohani kawal akal kawal nafsu. Tapi kalau akal tak boleh kawal nafsu, rohani pun takkan fungsi. Nak rohani kuat kena akal ni kena fungsi dan kawal nafsu. Okey, macam tu. Tahan marah. Kebiasaan belajar tahan marah ni, balik-balik tengok isteri marah terus. Apa balik lewat sangat malam ni? Dah abang saya balik awal? Lawak macam tu. Bagus itu isteri marah itu satu tu. Sabang saja. Cepat naik martabat awliya Allah SWT. Ada seorang wali, dia naik martabat wali disebabkan sabang dengan keadaan isteri. Dia wali ni dia duduk di luar Kota Tarim. Syekh Abdul Rahman nama dia. Dia maqam dia di sana, keluar Kota Tarim. Kita ziarah dah sana. Dia ni naik martabat wali yang sangat besar zaman dia kerana dia tiap-tiap hari dimarah, dikata oleh isteri dia, tapi dia sabar. Tak pernah marah balik. Akhirnya Allah naikkan dia pada zaman tu martabat awliya yang sangat besar. Bukan sebab ibadat malam dia, bukan sebab puasa dia, bukan sebab zikir dia, ibadat sikit dia. Disebabkan dia kuat menahan karenah isteri. Akhirnya naik martabat awliya yang sangat tinggi. Itu baru satu isteri dia sabar naik martabat awliya tinggi. Bayangkan kalau 4 isteri dia sabar. Kena kahwin banyak lagi lah. Okay. Kalau kita sabar dengan seorang isteri naik martabat awliya. Macam mana kalau kita sabar dengan isteri 2 orang isteri, 3 orang isteri, 4 orang isteri. Masya-Allah, lagilah wali kutub terus ya. Boleh tinggi. Sebelum nak naik kutub tuan teruklah kena dengan isteri kita. Okey. Allah senang. Okey, jadi Allah senang Muhammad macam tu. Nak jadi wali ni tahan, sabar dengan isteri, sabar. Okey ya. Allah senang. Isteri itu adalah rahmat Allah pada kita. Panggil dia itu adalah rahmat Allah. Sambil kita didik dia, sambil kita tahan dengan karenah dia. Okey ya. Allah senang. Ramai yang tak kahwin ni yang dengar kuliah ni. Jangan ingat kahwin tu rumah tangga macam drama TV lah, tertipu kan. Duduk baring atas katil sembang-sembang malam-malam, duduk tepi pantai, sembang-sembang lembut-lembut, pagi-pagi isteri bancuh ayam. Itu tipu semua tu. Kahwin nanti baru tahu. Baru tahu macam mana. Baru tahu dunia tu macam mana. Sebelum kahwin duduk tengok filem drama seronok. Terus tengok isteri dia tu duduk tepi kolam, goyang-goyang kaki layak sambil sembang dengan suami dia, masya-Allah lembut. Suami dia balik, dia akan sambut, darling, welcome apa semua, masuk rumah. Lepas tu bagi bancuh ayam kat suami dia, sambut balik. Tak ada semua tu, tak ada. Minta maaf, tak ada. Yang ada balik dah. Apa balik lambat sangat ni?
Apa ni anak ni siapa nak jaga? Itu ada itu. Tu baju. Tak larat masuk. Itu ada. Sebelum ke alam rumah tangga kena fahami hakikat rumah tangga. Yang banyak tengok filem tu. Pergi tanya orang yang betul-betul dah kahwin. Macam rumah tangga ni, dia bukan cerita hakikat rumah tangga. Dia bukan kepada nak seronok-seronok, dia lebih pada tanggungjawab. Amanah. Nak seronok ni dia ada juga, tapi ada seronok tu ada juga. Dia bayang sebulan awal memang okey lah. 2 bulan awal bulan nampak benda baru. Dia panggil upgrade produk baru. Bulan ketiga 3 bulan nikah lagi produk baru banyak lagi dia buat. Isteri kita ni dia macam kelang produk baru selalu ada keluar. Allah senang okey. Itulah bagus sebab makin lama kita kahwin makin baru isteri kita tu makin baru bagus. Apa benda yang lama makin baru? Isteri lah. Yang lain semua makin lama lah rosak lah. Faham tak? Orang kahwin faham. Dia kalau gelas ni makin lama tak baru. Kereta kita kalau makin lama. Satu benda kalau makin lama makin baru dah. Isteri orang perempuan. Dia kalau makin lama makin baru dah. Apa yang makin baru? Perangai makin baru. Kereta perangai tak macam ni. Ni perangai ni pula. Masya Allah perangai baru. Keluar lagi. Sebab orang perempuan dia suka kontrol. Orang lelaki memang macam sampai mati. Tak kontrol perangai dia. Buka habis semua. Perempuan dia kontrol. Tak boleh buka lagi ni tak. Ini dia panggil apa? Spare dulu ni. Tak boleh buka lagi. Dari waktu dia buka. Jadi kita kalau kahwin ni, kita bila dapat pandang Allah, dapat makrifat dengan Allah, dapat musyahadah ke Allah, kita akan pandang keindahan. Indah apa? Masya Allah ciptaan baru. Rasa keindahan dengan Allah SWT. Itu kalau makrifat dia seronok lah. Macam rumah tangga tu. Lepas tu mengaji bersihkan jiwa sebelum masuk alam rumah tangga. Hati tak bersih, semua selera rumah tangga kita. Mungkin sampai tahap kita akan pukul isteri kita. Bila kita pandang ni daripada Allah tak pukul lah. Ini Allah nak angkat aku kot. Allah nak bagi aku ni sifat. Macam mana aulia dia macam tu. Cerita apa tu pergi sampai sana? Senang. Hati-hati orang nak kahwin tu. Okey Belajar betul-betul daripada orang yang dah kahwin, bukan belajar daripada filem. Bukan belajar daripada cerita-cerita cinta novel. Jangan. Itu tipu semua tu. Okey Allah senang. Jadi Nabi SAW adalah penghulu dan ketua bagi semua anak Adam. InsyaAllah nanti kita akan sambung. Hari Senin akan baca kitab ni. Lepas maghrib ada Buddha, lepas insya baca kitab tentang Nabi Muhammad SAW. Allah senang. Allah alam sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Tutup apa? Ada. Minta maaf lah muslimat yang dengar kuliah dengan marah. Ini dia panggil apa? Kelebihan bukan kekurangan orang perempuan. Okey Kalau yang baik tu dia lagi mendapat baik banyak dia buat. Yang baik tu makin tambah baik lah. Yang baik tu okey lah, positif lah. Makin banyaklah kurang yang baik tu. Minta maaf lah muslimat-muslimat jangan marah. Okey Allah senang. Itu keistimewaan orang perempuan keluar biasaan orang perempuan, masya-Allah unik. Okey. Kelebihan. Terus alhamdulillah ada tajaan mana ni daripada Faiz Fahmi Kashfi. Kulim Kedah, doakan Allah mudahkan urusan dan ujian saya dan keluarga dan semoga Allah berikan kesabaran pada saya. Amin. Yang Akmal Fahim Fakhur Razi pada batas Kedah, doakan semoga Allah kubulkan hajat saya, semoga Allah terus Allah kuatkan saya tabah hadapi ujian. Bersihkan hati saya, kurniakan makrifat mengenai Allah dan diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dapat ridha dan kasih sayangnya serta selamat dari fitnah akhir zaman. Itu juga umat Islam seluruhnya. Amin. Selanjutnya hamba Allah di Melaka, doakan kesembuhan pada Ustaz Wari, rakan-rakan saudara mara kita semua yang berada di hospital, semoga cepat sembuh dari Covid dan angkat wabak dan Allah angkat wabak ini. Semoga Allah beri kesembuhan kepada yang Ustaz Wari yang sakit ini, yang mungkin wabak. Semoga Allah beri kesembuhan dan kesihatan panjangan pada dia dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hamba Allah yang Ustaz dinyakan kepada semua yang mengikuti secara online dan talaqi, semoga kami dapat sampai ke Kota Tarim, Kuala Muda Kota Tarim. Semoga adik keluarga dan sanak saudara kami dapat menjaga akhlak, hati sentiasa dalam keridhaannya, dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kabulkan semua hajat, Allah sembuhkan mereka yang sakit, Allah murahkan rezeki dan Allah tunaikan segala hajat kita dunia dan akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.